huruf hijaiyah. Okay, kemudian kita akan, ni contohlah, contoh benda yang bermula dengan huruf tu. Contohnya alif kita ada arnab. Kalau ba jadi babun, pintu. Tamrun, tamar, kurma. Saubun, baju. Ni contohlah, antum boleh tengok nanti. Kemudian kita ada ni syaklul harf ataupun macam mana kita nak tulis huruf tu. Pertama, kalau dia tu berada di depan ayat. Ni awalul kalimah. Di awal kalimah. Di awal kalimah. Contohnya kalau alif ni bila berada di depan dia jadi macam ni. Alif. Kalau wasatul kalimah ni di tengah perkataan. Contoh alif kat sini dia berada di tengah. So dia rupa dia macam ni. Kalau yang ni akhirul kalimah belakang, ni rupa alif. Antum bertengok mungkin antum dah tahu kan. Ni kalau ba, ni kalau dia duduk seorang-seorang dia ba macam ni. Kalau dia duduk kat depan dia akan bersambung jadi macam ni, baqarah. Kalau di tengah dia sambung dengan sebelumnya dan selepasnya jadi sabura. Kalau belakang dia macam ni. Contohlah antum boleh tengok. Ni syaklul harf, bentuk huruf tu. Macam mana kita nak tulis huruf tu bila mana dia berada seorang ataupun di awal perkataan, di tengah dan di akhir. Okay, kemudian kita ada ni baris al-fathah, al-kasrah dan al-dhammah. So, dalam Arab kita ada 3 baris lah. Dan baris atas, bawah dan depan. Kalau Melayu ataupun bahasa lain kita ada, contoh kalau Melayu kita ada A kan, kita ada E, vokal A jadi A. Kalau E kita ada 2, ada E ataupun E. Lepas tu kita ada I, kita ada U. Kalau Arab ada 3 je lah. Dia ada A, I, U je. Dia tak ada A, dia tak ada O, tak ada. Dia U. O tak ada. A tak ada. E pun tak ada. Dia ada A, I, U je. A, I, U, babi, buta. So kalau fathah ni nama untuk baris atas. So kalau Ustaz sebut fathah tu maksud dia baris atas lah. Ni fathah. Kalau yang kedua al-kasrah tu baris bawah. Al-kasrah. Yang ketiga al-dhammah, baris depan. Ni baris. Kita ada fathah, kasrah dan dhammah. Seterusnya kita akan belajar as-sukun wa tanwin. Ni sukun ni mati dah, tanda mati. Contohnya pada ni, pada lam. Lam mati jadi qalbun. Ni ya mati jadi lailah. Faslun, lahmun, nahrun, syamsun. Itu sukun. Yang kedua kita ada tanwin. Ini tanwin. Tanwin ni dia macam ni lah. Dia contoh kalau kitabun jadi bun. Dia tak jadi kitabu, jadi bun. Kalau baris atas jadi kitaban. Ini jadi kitabin. So, kalau tanwin yang baris depan ni kita panggil dia sebagai dhammatan. Kalau tadi, kalau satu baris kita panggil dia dhammah. Kalau 2 jadi dhammatan. Tanwin dhammatan. Yang ni fathatan. Dia ada 2 baris atas ni. Dia fathatan, tanwin. Yang ni kasratan, 2 baris bawah. Kitabin. Mungkin antum dah tahulah. Cuma ni sekadar nama je lah. Mungkin antum dah tahu. Antum boleh baca. Sekadar nama kita ada dhammatan, fathatan dan kasratan. Okay, seterusnya kita ada mat. Ni huruf mat ni huruf panjang. Kita ada 3 huruf mat. Kita ada alif, huruf ya dan huruf waw. Kalau alif ni, bila mana kita ada alif dan sebelumnya baris atas. Contoh, ba, dia baris, dia kira mat lah. Kalau dalam tajuk, kita panggil dia sebagai mat asli. Ataupun mat, panggil apa? Mat asli ataupun mat asli lah. Mat asli. Ba. Contoh ni, fallah, dia kita ada alif, sebelumnya lam baris atas. Ni mat. Kalau ya, sebelum ya tu dia ada baris kasrah ataupun baris bawah. Ini kira mat. Waw pun sebelumnya ada baris depan. Khurufun. Ni huruf mat. Kemudian selepas tu kita ada syaddah. Syaddah ni sabdu. Contohnya kalau kepun, ta tu dia bersabdu. Nampak dia ada macam W tu. Dia ada W. Ni mu'allim. Lam tu dia ada 2 lam. Mu'allimun. Qasun. Battun. Tuffahun. Okay, untuk tanwin, untuk syaddah ni antum kena hati-hati ya. Kalau antum cuba perhati kalau yang ni, contoh kalau muallimun, syaddah ni baris tu dia berada di bawah syaddah. So dia akan dibaca dengan kasrah ataupun baris bawah. So kita sebut dia sebagai muallimun.
bukan mu'allamun lah, mu'allimun. Walaupun baris yang ni, baris kecil tu dia berada di atas lam, tapi dia tak dibaca dengan baris atas lah. Dia akan dibaca dengan baris bawah disebabkan dia tu berada di bawah syaddah. Jadi mu'allimah, mu'allimun. Kalau tufah ni antum tengok, baris tu berada di atas syaddah, so dibaca dengan atas lah, tufah. Ini contoh syaddah. Okay, lepas tu syaddah kita ada alif lam qamariyah syamsiyah. Ya, dalam qamariyah ni bila mana selepas huruf tu ataupun perkataan tu bersambung dengan alif lam, huruf pertama tu dia takkan ada sabdu. Contohnya ummun. Okay, huruf pertama ummun kita ialah hamzah. Okay, kalau kita tambah alif lam sebelumnya, hamzah tu dia kekal tak ada syaddah. Jadi al-ummu. Kalau al-battah, kalau battatun bila tambah alif lam, ba tu dia kekal tak ada syaddah. Kita akan baca dia sebagai al-battatu. Mana dia takkan ada syaddah lah pada huruf ba tu. Berbeza dengan yang perkataan sebelah ni, alif lam al-syamsiyah. Contoh tufahatun. Ni sebelum kita tambah alif lam. Selepas tambah alif lam, ta ni dia akan ada syaddah. So kita akan baca dia sebagai tufah. Tu dia ada syaddah ataupun sabdu. Sama dengan dajajah. Ni ayam. Kalau tambah alif lam, dal yang ni dia akan ada sabdu. Jadi ad-dajajah. Az-zailu. Ar-ra'su. Az-zahratu. As-samaku. Yang ni al-jazaru. Al-himaru. Al-khubzu. Al-ainu. Dia tak ada syaddah. Kemudian kita ada ini nombor daripada 1 sampai 10, sampai 9. Sifir, kosong, sifir, sitah, 6, tis'ah, 9, salasah, 3, khamsah, 5, isnan, 2, sab'ah, 7, arba'ah, 4. Okay, ini nombor antum bertengok nanti. Kemudian, ni anwa'. Okay, ni kita masuk al-qawaid an-nahwiyah. Nanti setiap chapter kita akan ada chapter belakang sekali kita panggil dia sebagai al-qawaid an-nahwiyah. Yang ni maksudnya grammar lah. Macam grammar ataupun tata bahasa. Kita akan belajar grammar. Okay. Yang tajuk pertama kita akan belajar anwa'ul kalimah ataupun jenis-jenis perkataan ataupun pembahagian perkataan dalam bahasa Arab. Anwa'ul kalimah, jenis-jenis perkataan. Jadi kita akan tengoklah ada berapa pembahagian. Habis. So nanti antum bertengoklah, bertengok sikit-sikit. Ustaz Sim antum majoriti dah tahulah kot. Cuma kita just lalui je lah, kita go through je. Dan kita buat latihan. Ni kita belajar pada kelas yang kedua, Okay, so lagi 10 minit. So nanti antum masuk dalam Google Classroom, Ustaz letak bahan dalam ni. Okay, kemudian berkenaan dengan kita punya assessment. Okay, kalau sebelum ni, mungkin antum pernah dengar daripada sini-sini ya. Okay, kalau dulu kita panggil sebagai APT. Dengan APT kan. APT ni Arabic Assessment Test. Dulu. Sekarang kita tak guna APT tapi kita panggil sebagai, ni dia panggil apa lah? Achievement test kot. Tak sure apa term dia dalam English. Tapi kalau dalam Arab kita sebut dia sebagai al-imtihan at-tahsili. Kalau dulu APT dia Arabic Placement Test ni, maksud dia kita nak place ataupun kita nak tempatkan student tu mengikut level diorang. Kalau dulu APT ni sistem dia guna satu paper untuk ke semua level. Antum level 1 ada satu paper untuk semua level. Contoh kalau sebelum ni kita ada 5 level, so semua level dia guna satu paper. Contoh kita ada level 1, level 2. Kemudian untuk belajar ke semua level ni dia guna satu paper yang sama. So contoh kalau antum level 1 kan,
Jadi antum kena skor daripada 100% tu antum kena dapat lebih daripada 10. Contoh kena dapat 10% lah. Ataupun kalau antum dapat 11 dan ke atas, antum akan, ataupun kalau dapat kosong sehingga 11%, antum akan masuk dalam level 1. Kalau antum skor daripada 12 sampai 21%, antum akan masuk level 2. Begitulah seterusnya sampai level 5. So sebab tu kalau dulu, mungkin antum pernah dengar lah, kalau antum masuk level 1, contoh SEM 1 antum masuk level 1, kemudian final antum ambil APT dan antum dapat skor lebih daripada 11 contohnya, antum dapat 13. Bila dapat 13, nanti next SEM antum akan sambung dalam level 2. Ataupun antum ambil final APT, kemudian antum dapat markah dalam 25 contoh. 25 tu dia dah lebih daripada level 2. Level 2. So, bila antum dapat 25, level so kalau finish 22 sampai 31 ni dia level 3, tapi antum tak ada level 3, antum hanya sampai level 2. Okay. Jadi bila antum dapat 25, antum dah dikira exempted dah. So tak perlu ambil Arab dah. So sebab tu kalau sebelum ni, bila budak tu daripada level 1, dia boleh jadi dia naik level kepada level 2, ataupun dia terus exit Arab. Asal dia terus tak ambil Arab dah untuk next SEM. Tu kalau APT lah, APT. Tapi untuk kali ni, kita dah tak ada sistem macam ni lah. Kita akan guna achievement test, al-imtihan atas sini. Kalau APT ni, dia punya macam saya sebut tadi, satu paper untuk ke semua level. Jadi kalau yang kesiannya untuk level 1, level 2 lah. Sebab nanti dalam kelas, diorang belajar benda lain. Yang contoh kita belajar alif bata semua ni. Kita belajar syaddah. Tapi dalam exam, dia tak tanya pun semua ni. Dia akan tanya soalan yang lagi payah lah. Itu agak kesian dekat student yang level rendah. So, antum belajar lain tapi dalam final tanya lain. So, kesian lah. Tapi kalau kali ni kita guna achievement test, al-imtihan atas sini, nanti final assessment semuanya akan berkaitan dengan kita punya syllabus, kita punya textbook. So, tak adalah dia tanya, tak adalah kita belajar benda lain tapi dia tanya benda lain, tak ada. Kita akan guna achievement test. Cuma achievement test ni dia tak ada lah sistem yang ni lah. Dia tak adalah kita nak masuk level 1, level 2 tak ada. Antum ambil, contoh antum level 1 kali ni, nanti next time automatic antum akan ambil level 2. Itulah dia tak ada dah nak exit tak ada. Dia semuanya dia hanya naik level je. Okay, so berkenaan dengan assessment, kalau sebelum ni, kalau sistem sebelum ni, kita dari segi permarkahan kita, 10% syafawi oral test. Oral test campur 90% final ataupun APT. Total 100 lah. 100 lah. Jadi tak ada, antum tak ada buat assignment, antum tak ada present, tak ada apa. Antum hanya buat oral test dan ambil final. Kali ni kita ada kita punya assessment ataupun kita panggil sebagai kelimat. So nanti antum ada tugasan antum yang apa tugasan yang antum kena buat. Okay, so nanti kita akan ada midterm. Dalam midterm markah 10 kot. Tak ingat 10 ataupun 20 midterm. Lepas tu kita akan ada assignment, ada presentation, ada oral test, lepas tu ada listening test. Dan last sekali kita ada final exam. So ni dikira macam macam subjek biasa lah. Kalau subjek biasa dia ada midterm semua ada. So nanti subjek Arab pun dia akan ada juga. Tapi antum tak payah risaulah sebab kalau sebelum ni budak-budak dia agak pressure lah, diorang agak pressure sebab diorang dalam kepala diorang hanya fikir nak exempted, ambil Arab nak exempted kan. Nak exempted sebab tak nak stress, tak nak fikir tak nak banyak workload, banyak sangat kelas sana, tak nak. So diorang fikir nak exempted. So dan last diorang tak boleh nak fokus belajar Arab. So macam kesian lah. Tapi kali ni Ustaz nampak antum tak perlu risau sangat lah pasal markah sebab kita tak ada pointer.
Dia sama ada lulus ataupun gagal. Kalau nak lulus, antum kena skor dalam 60%. Skor 60%, nanti antum kira pas ataupun lulus lah, antum pas level. So nanti next sem antum masuk level 2. Dan dia tak ada pointer. Antum hanya kena lulus je. Kalau antum tak dapat skor 60 ke atas, so nanti next sem antum akan repeat lah. So next sem antum akan masuk, kena ulang balik level 1 ni. Belajar benda yang sama. Contoh antum dapat 56 contoh. Nanti kena repeat lah, kena ambil balik. Tak risaulah. Sebab 60 ni tak banyak pun. Tak banyak sangat. So nanti, dan antum kalau boleh just enjoy je lah belajar Arab ni. Belajar enjoy, so tak payah fikir dah, tak payah fikir pointer, tak payah fikir nak exempt apa, tak payah. Okay, ada soalan? Takkan tak ada apa kot. Kita tak start belajar lagi, nanti hari next class kita akan start masuk kita punya topik. Okay, so nanti jangan lupa masuk Google Classroom. Ustaz dah letak kod kelas kod dalam group. So nanti antum masuk lah. Okay, ada soalan sebelum kita stop? Tak ada. Okay, so macam biasa, so dari segi kita punya kelas, biasanya kalau kita jumpa 3 kali dalam seminggu, biasa kelas pertama dan kedua kita akan guna Google Meet lah. Dan kelas ketiga Ustaz akan bagi latihan je. Tapi untuk minggu pertama ni mungkin kita akan guna Google Meet lah untuk ketiga-tiga kelas. So nanti next week kita akan 2 kelas, 2 kali Google Meet, 1 kali latihan. Ataupun 1 kali Ustaz bagi kerja lah. Dan kelas pertama dan kedua, walaupun guna Google Meet, tapi Ustaz tak akan guna full 2 hours tu lah. Tak ada kita buat kelas 2 jam tu sampai habis, tak ada. Sejam tu Ustaz buat kelas, sejam lepas tu antum buat latihan. Okay, so sebelum kita stop, Ustaz nak antum jawab soalan. Soalan Google Form. So test hari ni antum kena jawab soalan je. Si Google Form. Okay, so nanti jawab. Google Form ni bukan apa pun, Ustaz just nak tahu antum punya background je. So ada nama, mesti nama. So nak tahu ni je antum punya tahap. Sama ada antum pernah belajar masa form 4 ataupun form 5, ataupun antum ambil sampai PMR, ataupun masa sekolah anda pernah ambil Arab kan, ataupun Talika, ataupun tak pernah belajar langsung. Sebab kita kali ni kan dia sepatutnya setiap awal SEM akan ada APT lah, ataupun akan ada test untuk student baru. Jadi budak bila antum ambil APT, kita akan sort student tu ikut level apa. Tapi disebabkan COVID kita tak boleh nak buat APT, so kita hanya ikut antum punya result SPM. So kalau sekarang ni antum semua SPM tak ada Arab kan, sebab tu antum masuk level 1. Mungkin ada dari kalangan antum yang ada background Arab, dah pernah belajar, dah pandai kan, tapi disebabkan SPM tak ada Arab, so antum masuk level 1. So tu tujuan Ustaz tanya ni lah, nak tahu apa background antum. So nanti pendekatan Ustaz mungkin akan berbeza lah mengikut antum punya background. Kalau ramai yang dah belajar mungkin lain, kalau ramai tak pernah belajar lain lah. Tak nak tahu yang tu. Okay. Ustaz, Google Form tu kena ada permission tak boleh masuk? Oh, tak boleh masuk Sekejap. Okay, boleh dah. Okay dah. Kita ada apa soalan Kalau ada apa-apa muskil apa nanti antum boleh tanya dia dalam grup WhatsApp. Okay, naktafi bihazal qadri, nakhtatim bi qiraati tasbih kafarah wa suratil asri. Okay, terima kasih semua, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz.